Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di dalam pelajaran pendidikan Al-Quran dari Jahaz, tafsir Al-Quran, tafsir ayat 2 hingga ayat 4 surah Al-Anfal, iaitu bersambung tentang tanda-tanda iman. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi ونوّر قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tafsir ayat 2 hingga 4 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Makna secara ijmal, makna secara ringkas, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Orang-orang yang mendirikan salat dan mendermakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka, merekalah orang yang beriman, dan dengan sebenar-benarnya mereka akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan keampunan serta limpah kurnia yang mulia di syurga. Intisari ayat. Berkenaan dengan iman, iman merupakan perkara yang paling asas dalam Islam. Bagaimana nak menambah iman? Yang lepas kita dah lihat ayat berkenaan allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terjemahannya, orang-orang yang apabila disebut nama Allah nescaya akan gemetarlah hati mereka. Ini akan menambahkan iman orang yang beriman kepada Allah Taala. Bila disebut nama-nama Allah akan gemetar hati mereka. Ataupun orang yang beriman akan gemetar hati mereka. Yang kedua, kita lihat wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran nescaya akan bertambah imannya. Ni orang-orang yang beriman. Tanda-tanda orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, yang lepas kita dah lihat tentang wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah mereka bertawakal. Tanda-tanda orang yang beriman, mereka sentiasa bertawakal kepada Allah. Tawakal ada kaedahnya yang kita dah sebut pada pelajaran yang lepas. Orang yang bertawakal sentiasa yakin terhadap jaminan Allah dan apa yang dilakukan sentiasa mengharapkan pertolongan dan keredaan Allah lantaran
Lantaran itu akan diserahkan segala jiwa dan raganya kepada Allah, dan apa jua ketentuan yang diberi oleh Allah akan diterima dengan penuh redha dan syukur. Pada hari ini kita akan menyambung alladzina yuqimunas salah, alladzina yuqimunas salah, orang-orang yang mendirikan salat. Ini adalah tanda orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman adalah mereka mendirikan salat. Kedudukan salat dalam Islam adalah tiang agama. Tanpa salat, runtuhlah agama seseorang. Tanpa salat bermakna agama seseorang telah runtuh. Maka salat hendaklah dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Jangan tinggalkan salat. Pelihara salat. Pelihara salat bukan sekadar tak salat, tapi bukan sekadar salat sahaja, tapi kena pelihara salat itu dari segi wuduknya, dari segi bersucinya, dari segi taharahnya. Kalau kita dalam keadaan berhadas, macam mana kita bersuci, mengangkat hadas besar ataupun mengangkat hadas kecil, jauhkan diri, tubuh badan, pakaian dan tempat salat daripada terkena najis. Kita jaga salat. Bukan sekadar kita salat saja, tapi kita jaga salat. Dan jangan tinggalkan salat. Jadikan ia sebagai agenda utama kehidupan. Perkara yang pertama perlu dilakukan adalah salat. Jangan kerana sibuk, banyak kerja dijadikan alasan untuk meninggalkan salat atau melewat-lewatkan salat. Sesungguhnya keupayaan kita boleh membuat pelbagai kerja dan kegiatan. Semuanya adalah anugerah daripada Allah. Tapi kalau salat kita tinggalkan, itu amatlah malang bagi kita. Kalau kita boleh buat macam-macam kerja, tapi salat kita tinggalkan. Sedangkan perkara yang paling wajib adalah salat. Kita sambung lagi, mendirikan salat bukan sekadar menjaga waktu-waktu salat agar jangan tertinggal daripada mengerjakannya, tetapi ia turut menuntut agar sentiasa salat dan yang dilakukan agar sentiasa salat yang dilakukan itu hendaklah dalam keadaan khusyuk dan ikhlas. Nak mendapatkan khusyuk, fikiran kita mesti selalu ingat Allah, memahami apa yang kita baca, jaga kesucian diri kita bila hendak salat dan ikhlas. Bila kita ikhlas, kita salat dengan tanpa rasa malas, tanpa rasa terpaksa, tanpa rasa jemu, barulah munculnya ikhlas. Serta dapat mencapai matlamat salat, iaitu dapat mencegah diri dari melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar, perkara yang buruk, perkara yang tak baik, perkara yang fahsyat wa mungkar, keji dan mungkar. Sambung lagi berfirman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut, terjemahannya kita lihat sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan mungkar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah daripada perkara-perkara keji, fahsya' wal munkar. Perkara keji, perkara buruk, mungkar, perkara yang mengingkari perintah Allah. Menerusi ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala meletakkan salat sebagai satu daripada tanda-tanda orang yang beriman. Salat ni adalah tanda orang beriman. Kita belajar dalam surah Al-Anfal ni ayat 2 hingga 4, tanda orang yang beriman dimasukkan sekali apabila mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan salat itu adalah tanda orang yang beriman. Kita lihat tanda yang ke-5, seterusnya terdapat dalam ayat 3 lagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan membelanjakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka.
wa yunfikun, yang yunfikun dan yang membelanjakan sebahagian daripada apa yang kami kurniakan. Membelanjakan, yunfikun, membelanjakan, nafkahkan, belanjakan. Kita nafkahkan, kita belanjakan. Perkataan nafkah tu sesuai sangat kalau kita sebut menafkahkan, membelanjakan harta kepada keluarga. Konsep harta dalam Islam ialah harta adalah milik dan kepunyaan Allah. Sampai bila-bila pun, di mana-mana jua pun, harta adalah hak, ada kepunyaan Allah, adalah milik dan kepunyaan Allah. Harta itu hanya dipinjamkan kepada kita dan akan ditanya apa yang kita dah lakukan. Manusia yang diberikan nikmat harta oleh Allah hanyalah sebagai pemegang amanah. Orang yang memegang amanah akan disoal dengan harta yang telah dipinjamkan. Orang yang beriman seharusnya dapat menguruskan harta dengan cara yang betul, iaitu dibelanjakan pada jalan-jalan yang diredai Allah. Barulah dia akan terlepas daripada siksaan, azab kubur dan soalan di hari kiamat apabila dia membelanjakan harta ke jalan yang Allah redha. Keluarkan sebahagian daripadanya untuk dibayar zakat. Ini adalah perintah daripada Allah. Bila dah dapat harta, keluarkan zakat dan tidak dikuasai oleh sifat bakhil dan tamak. Bila ada sifat bakhil dan tamak terhadap harta, kita tak nak keluarkan zakat, tak nak belanja untuk keluarga, kita tak nak bersedekah, tak nak memberi kepada orang yang susah, kerana kedua-duanya bukan sifat orang yang beriman. Orang yang beriman sifatnya bukan sifat bakhil, tamak. Orang yang beriman sifatnya membelanjakan harta ke jalannya Allah redha. Orang yang beriman menganggap harta adalah amanah. Harta bukan kepunyaannya, harta adalah milik dan kepunyaan Allah. Sampai bila-bila pun harta adalah milik kepunyaan Allah. Di mana-mana jua pun harta adalah milik dan kepunyaan Allah. Kita hanya sebagai pemegang amanah yang akan disoal, ditanya apa yang kita gunakan harta yang kita diberi oleh Allah Ta'ala. Sambung lagi berkenaan dengan harta, Islam mengharuskan umatnya mencari dan mengumpul kekayaan. Hukumnya harus mencari dan mengumpul kekayaan. Sebab apa? Dengan kekayaan, manusia boleh meluaskan cara ibadah. Boleh luaskan cara ibadah. Macam-macam dia boleh buat dengan duit dan harta tersebut. Yang penting ke jalan yang Allah Ta'ala redha. Dapat membantu anak-anak yatim, contohnya, dan golongan fakir miskin. Boleh menolong orang yang menghidap penyakit-penyakit yang kronik. Ramai sekali, banyak orang yang menghidap penyakit-penyakit kronik yang perlukan bantuan untuk mendapat rawatan dan bagi orang-orang yang beriman. Harta adalah alat yang boleh mendekatkan lagi diri seseorang di sisi Allah. Orang yang beriman gunakan harta yang boleh nanti satu hari dekatkan dia di sisi Allah. Keadaan ini amat berbeza jika harta berada di tangan orang yang tidak beriman. Mereka akan dikuasai oleh sifat-sifat sombong. Sifat sombong, bakhil. Kalau sombong, maksudnya dia sahaja yang memiliki harta tersebut. Orang lain tak boleh memiliki. Dia dah kaya, dia sombong. Dia tidak memandang orang dengan pandangan kasihan, belas kasihan, malah mereka yang dah harta ni bersifat sombong. Bakhil, orang bakhil ni orang yang tidak mahu membantu orang lain. Dia lebih cintakan harta dia daripada pahala Allah Ta'ala bagi. Dan sering membelanjakan pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka nak mendapatkan harta lagi, mereka melabur dengan cara-cara yang haram. Berpandukan kepada 5 perkara yang dinyatakan. Kita dah bacakan ayat 2 hingga 4 surah Al-Anfal. Ada 5 tanda. Ada lagi sikit yang kita belum bacakan. Ayat 2 dan 3 kita dah. Ayat 4 belum lagi. Ada 5 perkara yang dinyatakan di atas. Ianya bukan sahaja menggariskan tentang tanda-tanda iman. Kita lihat dulu 5 perkara. Yang pertama, gementarlah hati mereka. Tanda orang beriman. Yang kedua,
bertambah imannya, tanda orang yang beriman. Yang ketiga, mereka bertawakal, tanda orang beriman. Yang keempat, mendirikan salat, ni tanda orang beriman. Dan yang kelima, membelanjakan hartanya ke jalan yang Allah Ta'ala redha. Kemudian apabila mereka dah ada tanda-tanda tersebut, Allah telah memberi 4 jaminan kepada orang-orang yang ada tanda iman ini. Yang pertama, tanda jaminan Allah adalah iman yang hak. Iman dia adalah iman yang betul. Yang kedua, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Mereka dah ada tanda-tanda iman ni, kedudukan mereka tinggi di sisi Allah. Ketiga, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang gemetar hati bila dibacakan ayat Allah, bertambah iman bila dibacakan ayat Allah, bertawakal, mendirikan salat, melanjutkan harta ke jalan Allah, mereka dapat keampunan Allah. Yang kelima, yang keempat, mereka dapat syurga Allah. Ni matlamat yang paling akhir. Matlamat kita adalah mencapai keredaan Allah dan mendapat syurga Allah. Sambungan daripada ayat ini kita habiskan untuk ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman dan bagi mereka akan mendapat pangkat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan mendapat keampunan serta limpah kurnia yang mulia. Orang-orang yang benar beriman adalah orang yang iman yang betul, iman yang hak, iman yang benar. Orang-orang yang benar imannya. Kedudukan yang tinggi adalah kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Darajatum lahum darajatun inda rabbihim. Keampunan wa maghfirah. Keampunan wa maghfirah. Kurnia yang mulia, warizkun karim. Syurga Allah. Kurniaan yang mulia, syurga Allah. Warizkun karim. Kurnia yang mulia adalah syurga Allah. Ini yang dia dapat 4 perkara tadi. Termasuk dalam golongan orang yang benar-benar beriman atau iman yang hak. Kedua, mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah kerana imannya berjaya melahirkan amal soleh. Ketiga, mendapat keampunan dosa-dosanya daripada Allah. Yang keempat, mendapat balasan nikmat syurga di akhirat. Pengajaran ayat yang kita dapat, yang pertama, iman yang hak ialah iman yang tersemat kukuh dalam hati dan dapat diterjemah menerusi pelaksanaan amal-amal soleh yang berterusan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Yang kedua, hati orang yang benar-benar beriman kepada Allah sentiasa diliputi oleh rasa gerun dan takut kepada Allah. Kita hanya boleh takut kepada Allah. Rasa takut kita hanyalah kepada Allah. Rasa gerun kita hanya kepada Allah. Dan apabila nama Allah disebut, hatinya akan merasa gemetar. Iman akan terus kukuh dan mantap apabila ia sering diperdengarkan dengan bacaan kalamullah Al-Quran. Oleh itu, Al-Quran telah dibaca selalu dan hendaklah dibaca selalu dan difahami kandungannya. Pengajaran ayat seterusnya. Yang keempat, salat adalah tanda yang paling asas dalam menentukan dan menilai kedudukan Islam dan iman seseorang. Semakin sempurna salat dengan penuh khusyuk dan ikhlas, maka semakin tinggi nilai iman seseorang. Yang kelima, harta adalah ujian daripada Allah. Orang yang benar-benar beriman, mereka akan membelanjakan sebahagian daripada harta kepada perkara yang diredai Allah. Harta bagi mereka adalah alat, bukan matlamat. Orang yang menggunakan harta sebagai alat nak dapat redha Allah, tu yang benar. Kalau dia nak dapatkan harta semata-mata harta di dunia, itu bukan matlamatnya.
Kemudian kita lihat penghayatan. Yang pertama, peruntukkan sebahagian daripada waktu yang ada dengan membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan maknanya. Kita kena peruntukkan masa. Yang kedua, membersihkan hati daripada sifat-sifat yang keji dan menghiaskannya dengan sifat-sifat terpuji. Yang ketiga, sentiasa taat dan dalam menunaikan ibadat salat dan berazam akan menunaikan ibadat zakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma'alamtana wa farudulhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, nantikan soalan Google Form daripada saya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.